Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marhaban, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada Ilmi Ibrahim yang mengatakan telah mendapat buku. Barakallahu fiik. Saya sendiri baru sahaja sampai daripada airport, baru balik daripada Perlis, masuk rumah sahaja. Terus kita berkuliah pada malam ini, dan pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang konsep toleransi ataupun tasamuh Islam ataupun antara umat di dalam beragama. Kita akan tinjau sorotannya daripada sudut perspektif Islam. Yang pertama sekali ialah daripada sudut kalimah toleransi. Okey, kalimah toleransi ataupun yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai tasamuh ataupun as-samahah. Konsep toleransi ini sebenarnya adalah satu konsep yang menggambarkan tentang sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeza. Kan, sama ada berbeza daripada sudut etnik, berbeza daripada sudut budayanya, berbeza daripada sudut bahasa, politik ataupun agama. Jadi toleransi actually is satu konsep yang penting, satu konsep yang mulia dan merupakan sebahagian daripada prinsip agama Islam itu sendiri. Dalam konteks toleransi antara umat dalam beragama, sebab sekarang ni mungkin tak lama lagi akan datangnya perayaan seperti Christmas, dan kita pun di Malaysia ni adalah masyarakat majmuk. Jadi kita menghadapi pelbagai kepelbagaian daripada sudut agama dan sebagainya. Jadi kita nak faham sejauh mana Islam itu membenarkan ataupun macam mana Islam itu membicarakan tentang konsep toleransi tasamuh antara kita umat Islam dan umat agama lain. Adakah tasamuh yang diperkatakan itu membuatkan sampai kita boleh memakai sebagai contohnya baju-baju perayaan agama lain ataupun mengucapkan certain ungkapan-ungkapan yang adakah yang sesuai dengan agama Islam ataupun tidak. Jadi kita kena faham dulu tentang konsep at-tasamuh. Dalam Islam, konsep yang utama la ikraha fid din. Tak ada paksaan di dalam beragama. Dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Itu salah satu daripada konsep
toleransi daripada agama Islam. Banyak lagi ayat-ayat lain lah yang bicarakan tentang konsep at-tasamuh ini. Ada hadis-hadis yang banyak membicarakan tentang praktis toleransi Nabi SAW dan para sahabat dalam sejarah-sejarah Islam yang menunjukkan bahawa sebenarnya konsep toleransi dalam Islam ini bukan satu konsep yang asing. Dia sebahagian daripada Islam itu sendiri. Banyaklah ada dibicarakan di dalam kitab-kitab syarah-syarah hadis, dan menurut ajaran Islam, toleransi ini bukan sahaja terhadap sesama manusia, tetapi konsep toleransi kita ni sebenarnya merangkumi alam semesta, binatang, makhluk-makhluk hidupan yang lain-lain. Jadi, dengan maksud toleransi yang luas begini, maka Islam sebenarnya memandang serius tentang isu at-tasamuh ataupun toleransi. Apatah lagi, toleransi beragama adalah satu isu yang membabitkan juga aspek keyakinan ataupun akidah kita kepada Allah Azza wa Jal. Isu yang agak sensitif, isu yang boleh membakar ataupun jika tidak dihandle dengan baik, boleh mendatangkan konflik antara agama ataupun konflik di dalam satu masyarakat di dalam agama. Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita nak mempelajari tentang fiqh ta'ayush, iaitu fiqh di dalam kita hidup bersama, kebersamaan kita dalam, especially dalam konteks negara majmuk seperti di Malaysia ini. Secara teori, toleransi adalah satu konsep yang diharuskan oleh Islam. Islam itu sendiri daripada definisinya adalah Islam, peace, damai, selamat, menyerahkan diri. Jadi Islam yang kita kenal adalah satu Islam yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kasih sayang, rahmat ke seluruh alam. Jadi ini bermakna bahawa Islam bukan datang untuk nak menghapuskan semua agama yang ada. Sebab memang already agama yang ada itu sudah ada. Jadi Islam bukannya nak menghapuskan semua agama-agama ini. Tidak, itu tidak mungkin. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk. Allah kata sekiranya Allah menghendaki kalian untuk menjadi satu umat, nescaya kamu akan menjadi satu umat, tetapi kamu sentiasa akan berbeza, akan berselisih. Jadi tidak mungkin agama-agama ini akan bersatu. Maksudnya semua agama ini dihapuskan menjadi Islam, itu tidak mungkin. Islam sedar tentang sikap umat manusia, kepercayaan, keyakinan manusia yang mungkin tidak boleh disamakan antara satu sama lain. Dan Allah kata lagi dalam Allah ingatkan kita, sesungguhnya kita ini, wahai para rasul, adalah umat yang satu. Dan Allah perintahkan kepada kita semua untuk menyembah Allah. Tetapi asalnya, dasarnya manusia ini memang bersatu. Sehinggalah apabila manusia ini semakin ramai, kemudian manusia ini berselisih, barulah Allah mengutuskan para rasul. Dan Islam datang dengan memahami realiti ini. Even dalam Quran kata, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah jelas, telah datang kebenaran itu yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Dalam surah Yunus Allah kata, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla ta'budu illallah. Allah kata, katakan wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju ke titik pertemuan, ataupun kita kata common values antara kami dan kamu. Kita cari satu titik yang kita boleh bersama, iaitu bahawa tidak
kita tidak menyembah selain daripada Allah dan tidak pula mempersekutukannya dengan apa pun. Jadi walaupun macam mana pun kita mencari titik pertemuan tasamuh ataupun toleransi antara kita dengan agama lain, we always must remember this. Kita tak boleh mensyirikkan Allah. Kita tetap kena mentauhidkan Allah walau apa pun. Tauhidkan Allah, jangan persekutukan Allah, dan selain daripada itu tak apalah, cari. Jadi ayat ini diajak umat yang beragama, terutama Yahudi, Kristian, Islam, untuk nak menekankan tentang aspek persamaan dan menghindari perbezaan dengan memupuk sifat-sifat saling menghargai dan menghormati. Ayat ini mengajak kita sama-sama untuk menjunjung tinggi tauhid. Kalimah tauhid itu kita letak di atas kepala kita yang first. Jangan kita bila mana kita bertoleransi, kita mengorbankan tauhid kita. Itu tidak. Tak boleh buat macam tu. Jadi konsep toleransi beragama mesti didasari oleh aspek tauhid. Saling menghargai dalam keimanan dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Daripada itu lahirnya semangat taqwa di dalam agama. Sebab taqwa kepada Allah akan melahirkan persaudaraan yang universal di antara umat manusia. Selain itu, kalau kita tengok hadis Nabi SAW tentang aspek persaudaraan yang universal, Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula kepada kamu mereka yang ada di langit. Persaudaraan universal adalah bentuk daripada toleransi yang diajarkan oleh Islam. Dan persaudaraan ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang-orang lain dan menyebabkan ada perbezaan-perbezaan yang diraikan di dalam masyarakat Islam. Dalam konsep persaudaraan universal ini, dia melibatkan konsep keadilan, perdamaian, kerjasama, menghindari pertelingkahan yang tidak perlu. Dan kita boleh tengok praktisnya itu di dalam konsep Piagam Madinah. Selepas daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah, satu piagam yang merupakan satu contoh yang mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktiskan oleh Nabi SAW di Madinah. Ini menunjukkan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota-anggota yang terikat di dalam Piagam Madinah. So itu aspek ini, maksudnya baik Islam, baik bukan Islam, semuanya berjanji damai, semua berjanji untuk tidak melakukan kezaliman di antara satu sama lain, dan jika ada apa-apa yang menimpa kesusahan, mereka bersama, tidak mementingkan bangsa sendiri, tidak mementingkan agama sendiri, puak kabilah sendiri, tetapi semuanya kena saling bersatu padu jika membabitkan tentang aspek maslahat awam, maslahat umum. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi alaih, antaranya Nabi bagi tahu, siapa yang membongkar, menyingkap aib orang lain di dunia ini, maka Allah pasti akan menyingkap aibnya di hari akhirat. So di sini wujudnya sifat saling tolong-menolong di antara
sesama umat Islam yang memberikan kefahaman bahawa umat Islam ini adalah satu, bagai keumpama satu badan. Itu yang Nabi beritahu, al-mu'minun satu jasad, bagaikan satu jasad. Jika ada satu bahagian sakit, jika juga tempat-tempat lain juga boleh kena efek dia. Jadi kita kena ingat prinsip yang paling kuat di dalam Islam untuk nak menyokong teologi toleransi adalah keyakinan kepada sebuah agama yang fitrah, yang tertanam di dalam diri semua umat manusia. Al-Quran sebut, Allah kata, hadapkanlah wajahmu ke arah agama menurut cara Allah, yang sesuai dengan pemberian fitrah Allah. Fawallu wujuhakum. Dan Nabi pun beritahu bahawa setiap daripada manusia ini lahir di dalam keadaan fitrah yang boleh menerima agama Islam. Al-Imam Al-Baydawi di dalam tafsirnya terhadap ayat tadi menegaskan bahawa kalimah itu merujuk kepada perjanjian yang telah disepakati oleh Adam dan keturunannya. Perjanjian ini dibuat dalam satu keadaan yang dianggap seluruh umat Islam sebagai satu yang sangat sentral dalam sejarah moral umat Islam. Sebab semua benih-benih manusia ini datang daripada anak-anak Adam. Kan? Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bila ditanya agama manakah yang paling dicintai oleh Allah, Nabi jawab, agama Al-Hanafiyatus Samha. As-Samha, iaitu agama Islam yang bersifat As-Samha, yang penuh dengan sifat toleransi. Dan ini jelas menunjukkan bahawa di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengajar kepada kita tentang aspek toleransi, yang mana ini merupakan satu gagasan yang diperkenalkan oleh Islam, yang mana ianya ada perbezaan dengan praktis toleransi yang ada di Barat. Toleransi di Barat lahir kerana perang-perang agama pada abad ke-17 yang telah merabakkan rasa kemanusiaan sehingga jaris harga manusia ini jatuh ke tahap yang sangat-sangat rendah. Dan background tersebut telah menghasilkan kesepakatan di bidang toleransi antara agama yang kemudiannya meluas ke aspek-aspek yang membabitkan undang-undang dan sebagainya. Jadi apakah itu as-samhah? Apakah itu toleransi? Toleransi ini menurut Syekh Salim bin Hilal, dia mestilah memiliki ciri-ciri berikut. Okay, antara yang disebut oleh Syekh Salim Hilali, ada 8 ciri-ciri ataupun karakter kepada toleransi itu. Yang pertama, kerelaan hati kerana kemuliaan dan sifat dermawan. Kedua, kena ada sifat berlapang dada yang dihiasi dengan ketakwaan. Yang ketiga, kena ada sifat lemah lembut. Yang keempat, wajah yang ceria. Yang kelima, sifat rendah diri. Yang keenam, mudah untuk nak bermuamalah tanpa ada penipuan, benda-benda yang dilarang oleh Allah. Yang ketujuh, maintain konsisten dalam berdakwah di jalan Allah. Yang kelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa berat. Jadi kemudiannya Syekh Salim Al-Hilali mengatakan bahawa inilah merupakan inti Islam, kemuncak kepada akhlak ataupun budi pekerti. Dan Nabi SAW juga pernah diriwayatkan bersabda, sebaik-baik orang adalah yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Lalu ditanya kepada baginda, apakah hati yang mahmum itu? Baginda menjawab, iaitu adalah hati yang bertakwa, bersih tanpa dosa, tidak ada sikap melampaui batas
dan tidak ada rasa dengki. Kemudian ditanya siapakah yang lebih baik setelah itu. Bagi dia jawab, orang-orang yang membenci dunia dan cintakan akhirat. Kemudian ditanya lagi siapakah lagi setelah itu. Nabi SAW jawab, seorang mukmin yang berakhlak tinggi ataupun berbudi pekerti yang mulia. Jadi dasar-dasar hadis as-sunnah itu sendiri telah menegaskan bahawa toleransi dalam Islam itu sebenarnya sangat komprehensif dan meliputi pelbagai aspek yang lahir, yang zahir ataupun yang batin. Dan kalau kita melihat kepada sejarah Islam tentang praktis kepada sejarah toleransi, kita tengok perkembangan Islam ke wilayah-wilayah di luar tanah Arab, Jaziratul Arab yang begitu pantas, menunjukkan bahawa Islam dapat diterima sebagai rahmatan lil alamin. Kita tengok ekspedisi Islam ke bumi Syria, ke bumi Mesir, ke Maghrib di Spain, bumi Parsi, even ke Asia sekalipun, termasuk ke seluruh dunia ini, dilakukan melalui jalan yang penuh kedamaian. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka, kepada tempat yang ditakluki. Sampai akhirnya mereka menemui kebenaran Islam itu sendiri melalui, kita kata, diskusi, melalui dialog. Dan situasi ini berjalan merata sehingga Islam mencapai satu empire yang sangat luas dalam masa yang sangat singkat. This is something phenomenal. Dan memang perlu untuk kita akui bahawa memang ada berlaku peperangan di dalam sejarah Islam. Tetapi peperangan itu dilakukan hanya sebagai pembelaan sehingga Islam tidak mengalami kekalahan. Peperangan itu bukan kerana nak memaksakan keyakinan kepada penduduk-penduduk negara tersebut, tetapi ianya juga berpunca daripada isu-isu politik dan seumpamanya. Memaksakan sebuah keyakinan agama terhadap orang bukan Islam adalah satu yang dilarang di dalam agama. Walaupun Islam itu telah berkuasa, tetap banyak agama-agama tempatan yang tetap dibolehkan hidup. Ramai. Kalau kita tengok di Mesir umpamanya, Islam dah masuk sejak daripada zaman sahabat lagi. Amr bin al-As pernah menjadi gubernur di sana. Tetapi hari ini ada lebih daripada 10 juta penganut Koptik Kristian yang berada di bumi Egypt. Mereka tidak menghapuskan agama Kristian di sana. Islam pernah berkuasa di India lebih 7 atau 800 tahun lamanya. Tetapi Islam tidak menjadi agama majoriti di sana. Macam mana Islam masuk ke tanah Melayu? Macam mana Islam masuk ke bumi Indonesia? Adakah melalui peperangan? Tidak. So demikianlah sikap toleransi Islam terhadap agama-agama dan keyakinan-keyakinan terpatan dalam sejarah kekuasaan Islam yang telah menunjukkan satu praktis syariah, satu realiti praktikal konsep toleransi yang ada di dalam agama. Of course, di sana ada insiden-insiden, peristiwa-peristiwa yang tidak didokongi oleh prinsip syariah itu wujud kelemahan itu. Kelemahan manusia itu wujud. Manusia yang mempraktiskan itu ada kelemahan. Ada yang menggunakan nama agama tetapi tidak menepati agama. Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahawa pemerintah
Muslim membiarkan ataupun bekerjasama dengan orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, penyembah berhala daripada agama lain. Dan salah seorang daripada Yahudi yang dipanggil sebagai Max I. Damon pernah menyatakan salah satu akibat daripada ataupun consequences daripada toleransi Islam adalah bebasnya orang-orang Yahudi untuk berpindah dan mengambil manfaat dengan menempatkan diri mereka di seluruh penduduk empayar Islam yang amat berat itu. Dengan itu mereka dapat mencari kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mereka pilih, kerana tidak ada lagi pihak yang menghalang mereka. Kita tengok ketika Islam berkuasa di Sepanyol, orang Yahudi ketika itu bebas untuk nak masuk ke pusat-pusat pengajian Islam, belajar, menceduk ilmu-ilmu Islam yang berada di dalam zaman kegemilangan ketika itu. Sehingga Ibn Maimun yang pernah belajar di Universiti Qarawin di Maghrib, salah seorang daripada kita kata ulama-ulama sains daripada Yahudi yang terkemuka yang cedok belajar daripada bahasa Arab, kemudiannya ambil daripada ilmuan-ilmuan Islam dan mereka bawa ke bumi Eropah. Itu berlaku banyak kalau kita renung kembali sejarah-sejarah Andalus. Dan pengakuan-pengakuan seperti itulah yang menunjukkan bahawa aspek toleransi Islam terhadap even orang-orang Yahudi di Sepanyol itu adalah satu pengakuan yang sangat tepat. Bahkan dia menyatakan bahawa Islam dalam peradaban Islam, masyarakat Islam membuka pintu masjid dan rumah mereka untuk pendidikan ataupun pertemuan even dengan orang bukan Islam sekalipun. Ini semua menunjukkan tentang aspek toleransi Islam yang dipraktiskan di dalam sejarah Islam termasuk ke bumi Nusantara. Islam masuk melalui para pedagang di Gujarat, orang-orang Arab, para raja di Indonesia yang masuk Islam. Akhirnya Indonesia menjadi satu negara yang Islam yang terbesar. Dan kemudian dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, ia dilakukan melalui perdagangan dan perkahwinan. Islam itu tidak disebarkan dengan konsep penjajahan. Sampai membuatkan ramai daripada masyarakat Nusantara, tok nenek moyang kita semua yang masuk Islam secara rela. Agama-agama kepercayaan lokal yang lain tidak dimusuhi. So, ini menunjukkan tentang aspek samahatul Islam yang sangat luar biasa, yang mana kita semua kena faham. Kalau kita nak tengok daripada konsep Malaysia dan toleransi dalam beragama, okay, kita bicara tentang Malaysia, tanah air kita. Selepas kejayaan tanah air kita mencapai kemerdekaan, masyarakat Islam telah melalui beberapa fasa perubahan kesan daripada pertembungan, ketamadunan dan keagamaan satu ketika dulu. Jadi ini telah membuatkan masyarakat Melayu Muslim khususnya telah kehilangan ataupun hak kebebasan mutlak, terutamanya dalam melakukan sebarang bentuk aktiviti keagamaan. Sebaliknya, mereka perlu berkongsi hak kebebasan bersama kaum-kaum dan penganut-penganut agama lain yang wujud di negara ini. Kerajaan sendiri telah buat macam-macam pendekatan yang membabitkan, misal kata pengubahan undang-undang, mengambil ataupun memandang serius
isu-isu yang membabitkan sensitiviti agama di Malaysia. Dan benda-benda macam tu pun kita boleh tengok mutakhir ini semakin ramai yang menyentuh tentang kredibiliti perlembagaan persekutuan, khususnya membabitkan isu hak asasi dan kebebasan beragama. Dan konsep toleransi beragama yang diamalkan kat Malaysia selama ni sebenarnya ada dalam undang-undang. Umpamanya dalam artikel 11 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana tiap-tiap orang adalah berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya, dan itu tertakluk kepada ada lagi lah pada fasal yang lain lah, iaitu fasal keempat dalam kurungan yang menyebutkan bahawa undang-undang boleh dibuat untuk mengawal ataupun menyekat pengembangan apa-apa i'tiqad ataupun kepercayaan agama antara orang-orang yang menganut agama Islam. So dia hanya membabitkan tentang agama Islam. So daripada peruntukan ini, jelas bahawa umat Islam dan penganut-penganut agama lain kat Malaysia ini sebenarnya bebas nak ikut ataupun amalkan ajaran agama masing-masing, dengan tertakluklah kepada syarat bahawa tidak boleh melakukan sebarang bentuk tindakan penyebaran mana-mana ajaran agama terhadap umat Islam. So that's good. Sebagai negara Islam, kerajaan dan undang-undang ini cuba untuk nak memelihara akidah umat Islam daripada aspek perundangan. Tapi hak keistimewaan yang telah dikecapi sekian lama ni, kita tengok adalah yang tangan-tangan yang mula nak menggugatlah kedudukan agama Islam dan toleransi beragama di dalam negara kita. Walaupun masalah ni sebenarnya pernah berlaku beberapa kali sampai melibatkan institusi kehakiman sebelum ini, tapi contohnya kes Lina Joy adalah masalah yang besar untuk nak ditangani setakat ni. Sebab dia merupakan kes yang pertama membabitkan artikel 11 yang dibawa ke peringkat Mahkamah Persekutuan untuk nak ditafsirkan. Dan kita perlu sedar, sekiranya kes ni gagal untuk ditangani dengan cermat dan teliti, maka ia akan memberikan implikasi yang cukup besar terhadap status agama Islam khususnya, serta keluhuran perlembagaan secara umum. Dia akan tengoklah, maksudnya dia akan tengok dari sudut keistimewaan balik Islam. Dia akan bagi impak kepada Islam sebagai agama persekutuan. Dia akan bagi impak juga kepada kedaulatan kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam bagi setiap negeri, dan yang di-Pertua Agong bagi negeri yang tidak beraja. Dia akan dia akan membabitkan tentang ataupun merudumkan artikel 11 dalam kurungan 4 yang tidak lagi bermakna sebab orang bukan Islam boleh memurtadkan orang Islam. Dia akan memberi impak kepada institusi Islam yang diletakkan di bawah kerajaan persekutuan dan negeri. Itu juga boleh terhapus. Jadi, perkembangan yang berlaku di negara kita beberapa tahun yang sudah menyedarkan kita tentang pentingnya kita menjaga kerukunan hidup bermasyarakat pelbagai agama dan kaum di negara kita. Dan dekat negara kita ni macam-macam dasar lah ada. Ada rukun negara, ada dasar pendidikan negara, DEB yang konon-kononnya nak menjaga semua ni, tapi tak cukup sebenarnya. Nak menjaga kestabilan sosial masyarakat majmuk dekat negara ni, sekiranya tidak ditunjangi dengan kesedaran yang tinggi serta penghayatan yang telus dalam kemasyarakatan. Sebelum ni kita tengok ada seperti Hinraf yang memarakkan lagi persoalan toleransi beragama di Malaysia. Kekacauan demi kekacauan dilakukan pelbagai pihak, menggugat keluhuran perlembagaan kita. Soal kebebasan beragama tidak seharusnya diperbalahkan kerana masyarakat majmuk dekat Malaysia ni dia tak pernah mengalami sebarang bentuk penindasan. Tak ada penindasan perkauman, tak ada penindasan keagamaan. Dan kedudukan agama Islam sendiri dan agama-agama lain
memang telah dijelaskan dalam perlembagaan kita yang telah memperuntukkan dalam artikel 3 Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dekat mana-mana sahaja bahagian persekutuan. Perlembagaan kita telah menjelaskan tentang isu peranan Raja-Raja Melayu sebagai ketua-ketua Islam. Dan even ada menyebut tentang kumpulan-kumpulan agama berhak untuk menubuhkan ataupun menyelenggara institusi ataupun pelajaran anak-anak dalam kumpulan agama itu sendiri. Macam-macam kalau kita tengok. Hak kebebasan beragama yang ada sebenarnya kalau kita tengok dalam undang-undang kita ni semua ini adalah untuk nak menjadi nadi perpaduan ataupun keharmonian kaum dan agama di Malaysia. Kita tengok pembinaan rumah-rumah ibadat agama lain. Semua ni merupakan bukti bahawa hubungan antara masyarakat majmuk di Malaysia ni sebenarnya hakikatnya sepatutnya bagus, baik dan pelihara. Dan inilah sesuatu yang perlu dihargai, dipelihara dan dipertahankan untuk nak memastikan kita kata kelangsungan budaya toleransi itu dapat dihayati oleh generasi-generasi baru, dan itu bukanlah mudah. Sebab ada macam-macam cabaran yang perlu dihadapi pada masa kini untuk nak menjaga hubungan mahabbah ataupun toleransi beragama di dalam negara kita. Antara halangan yang utama lah sebenarnya ada generation gap. Ada kita kata generasi, ada kerenggangan generasi. Mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, iaitu satu generasi bersamaan dengan 40 tahun umur. Ini maksudnya generasi kita dah masuk generasi kedua lah selepas merdeka. Dan pada generasi inilah kalau kita tengok biasanya semangat perjuangan perpaduan itu semakin kurang. Sebab tu tak hairan kalau kita tengok ikatan perjanjian yang pernah dipersetujui bersama setiap kaum dulu mula dipersoalkan disebabkan kita kata sikap yang sikap saling mempercayai dan menghormati itu sudah semakin luntur. Dan boleh jadi jugalah sebab perubahan gaya hidup, dan kita tengok kan sekarang ni dunia global, masyarakat pula dah hidup lebih secara individualistik, secara selfish sendiri-sendiri, terperangkap dalam budaya hedonistik, dan juga ada sikap agnostik, sikap tak acuh. Kita kata, so ini semua memberi implikasi. Dan kalau kita tengok juga dominasi kaum ataupun etnik tertentu terhadap suatu agama, memang ada kalanya boleh mempengaruhi lah interaksi sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Sebab bila setiap daripada etnik ataupun bangsa kaum tu dia akan sentiasa memperlihatkan usaha untuk nak menzahirkan dan memurnikan kehidupan agama masing-masing. So ini akan menimbulkan satu persaingan yang bersifat eksklusivistik, keterlaluan yang boleh membawa kepada salah faham dan juga kepada ketegangan. Dan ini berlaku juga pada etnik Melayu. Jadi kebanyakan konflik yang berlaku pada kaum ataupun yang berlaku walaupun berkaitan dengan perkauman, tapi ia sering sahaja mengheret agama-agama tertentu terlibat sama. Bila membabitkan tentang Melayu, dia akan terpalit sekali dengan Islam. Sebab majoriti ataupun definisi Melayu itu adalah Islam di negara kita ni lah. Pada sudut yang lain, macam-macam lah aspek kalau kita tengok.
yang telah menggugat keharmonian perpaduan agama dan kaum di dalam negara ini. So, ketidaktepatan dalam memahami sifat kita kata dua muka ini telah menyebabkan terjadinya antagonisme antara masyarakat berbilang agama. Dan inilah yang kita kata sebenarnya yang telah mewarnai sebahagian besar daripada punca berlakunya konflik ataupun rusuhan di Malaysia dan begitu juga di kebanyakan negara lain. Bermula daripada sikap tersebut telah mendorong pula kepada sikap inklusivistik, yang keterlaluan dengan meletakkan semua agama adalah sama. Dan fenomena ini telah mencetuskan fahaman pluralisme dalam agama yang diasaskan kepada transcendent unity of religions, yang menganggap kebenaran mutlak tentang Tuhan adalah milik bersama semua agama. So, dia benarkan semua agama, dia menyamatarafkan semua agama, dan gerakan pemikiran tersebut kini dikuasai ataupun digerakkan oleh gerakan liberal. Antaranya yang famous di Indonesia, JIL, Jaringan Islam Liberal. Dan benda ni sepatutnya kita tangani bersama secara ilmiah agar tidak menimbulkan kekeliruan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi berdasarkan kepada apa yang berlaku dalam masyarakat majmuk di Malaysia pada hari ini, amalan mahabbah, toleransi beragama di Malaysia sebenarnya kita tengok tidak berlangsung dengan cara yang telus dan tidak berlaku dengan bersungguh. Dia lebih kepada kosmetik, top up luarannya. Sebenarnya dalam itu masih lagi sakit. Kita boleh tengok bila ada any issue, kita boleh nampak betapa ramai sebenarnya orang-orang yang masih lagi macam berdarah di dalam. So apa yang dipaparkan, apa yang cuba ni hanya macam make up je sementara. So this can lead to risiko perpecahan kerana ia lebih bersifat utilitarian dan tidak bersifat kepada satu idealism yang tulen. So dalam erti kata lain sebenarnya keharmonian yang zahir ni sebenarnya pada aras atas lah, surface sajalah. Kalau ada pun sebarang usaha yang dibuat untuk tujuan tu, dia hanya berlaku dalam kelompok-kelompok kecil, especially dalam kelompok intelek di bandar, dan dia tidak sampai ke tahap meliputi kawasan-kawasan pedalaman. And the reality of integrasi antar kaum sehingga hari ini sebenarnya masih susah untuk nak mencapai satu tahap yang lebih tinggi. And hubungan antar kaum yang kita tengok berlaku di negara ini sebenarnya berlaku pada tahap a relationship of compromise. Tahap ni dia menampakkanlah peningkatan kepada perhubungan yang berlandaskan kompromi antar kaum ataupun etnik. Walaupun kita kata masyarakat Malaysia ni berada satu tahap yang not so good, especially walaupun luarannya nampak good, tapi kita rakyat masih lagi kena faham, especially bila melibatkan tentang aspek agama Islam. Kita kena sama-sama tangani isu ini sebagaimana yang diasaskan oleh ajaran Islam yang bersifat rahmah. Kita kena cari pendekatan. Dan benda ni selalu menggugat. Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang setiap kali antara isu yang panaslah diperkatakan isu
mengucapkan ucapan perayaan pada agama-agama lain. Ini satu perkara kita tak nak bahaskan pada sudut hukum tu, dan adalah saya pun ada video-video yang saya cakap tu, ada pendirian saya ada. Ya, kita memang kalau kita tengok ramai lagi anak-anak bangsa kita, anak-anak agama kita ni, dia tak boleh nak membezakan aspek tasamuh. Dia tak boleh nak balancekan aspek tasamuh dan tauhid yang kita katakan pada awal kuliah tadi tu. Bila kita nak tasamuh, we have to be ready to sacrifice our deen. Itu apa yang banyak orang faham. Kita tak boleh nak cuba memahami konsep toleransi itu dalam kerangka still memelihara tauhid kita. You don't have to wish, for example, a Merry Christmas untuk nak menunjukkan sikap toleransi. Kita boleh memilih perkataan lain yang lebih selamat untuk akidah kita. Kita boleh memilih ucapan lain. Kita boleh menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kepada aspek tasamuh kita. Kerana toleransi ini bukan hanya berlaku untuk satu hari ataupun satu musim sahaja. Tetapi tasamuh Islam itu akan berlaku sepanjang hari, sepanjang tahun. If kita telah menunjukkan aspek tasamuh Islam ini sepanjang tahun, maka agama lain akan faham. Mereka tidak akan memandang serong kepada kita sekiranya ada perkara-perkara yang membabitkan tauhid kita yang kita kena jaga. For instance, acara-acara keagamaan mereka. Ucapan-ucapan wish seumpamanya. Tapi hari ini masyarakat, dia mengukur toleransi itu terletak pada ucapan. If seseorang itu mengatakan tidak boleh mengucapkan, itu bermakna dia ni ekstremis. Dia ni tidak ada konsep toleransi. Itu satu kefahaman yang salah. Sebab kita, akhlak Islam itu sendiri adalah tasamuh. If we not show them from the early stage, maka kita hanya bergantung pada ucapan. That is cosmetic semata-mata. Hanya luaran yang berlapik tetapi hakikatnya tidak. So yang pertama sekali, kita nak raikan. Even kita nak meraihkan ataupun nak menunjukkan tentang aspek tasamuh kita terhadap, contoh kata perayaan-perayaan agama yang lain. You don't have to sacrifice your deen. Anak-anak orang Islam doesn't have to pakai pakaian Santa Claus ataupun terbabit dengan aktiviti yang menunjukkan tentang konsep Santa Claus, agama-agama lain umpamanya. You don't have to do that. Cukup untuk nak kita menunjukkan kita ini meraihkan mereka, hak mereka untuk nak menyambut agama mereka. Kita mengucapkan kata-kata yang baik. Kita boleh menziarahi mereka. Amalan tindak tanduk yang lain tidak memerlukan untuk nak kita mengorbankan prinsip agama kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi di sini terletak pentingnya untuk nak kita tak kena faham bila tadi kita kata lakum dinukum waliyadin. You have your din, I have our din. Maksudnya ada tasamuh yang berprinsip. Itu penting. Tasamuh yang tidak berprinsip, itulah yang akan mengorbankan akidah kita, waliyadzubillah. Jadi ingat, kena belajar untuk nak balancekan aspek rahmah yang ada di dalam Islam ini. Dan juga prinsip tauhid Islam yang perlu kita kena jaga sepanjang masa. Kalau kita mempraktiskan benar-benar ajaran Islam, akhlak Islam, kita tak akan ada isu itu semua. Tetapi bila akhlak kita tidak menggambarkan Islam, kehidupan seharian kita tidak menggambarkan Islam, we need to do something to pleasure them and sacrifice our faith. That's unfortunately, and we cannot do that. Jadi,
ingat apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Moga-moga insya-Allah perkongsian kita ada manfaatnya pada hari ini. Jadi saya ingat sekadar itu sahaja dulu untuk pada hari ini. Sikit penat baru sampai daripada Perlis. Semalam meeting penuh, pagi ni pula hari ni ada conference semua. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.